dilihat oleh mata kasar kita. Tuan-tuan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah malam ini kita nak bicara, nak berkongsi mengenai cerita bagaimana Allah, permulaan Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan baginda Nabi Adam alaihi salam. Mungkin tuan-tuan, ibu ayah pernah dikasihi Allah Subhanahu wa taala pernah dengar cerita tersebut. Cerita ini disebut di dalam kitab Bahrul Mazi. Kitab Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Al-Marbawi, ulama yang masyhur. Dia tulis kitab ini ketika mana dia berada di kota Mesir, di Qahirah. Kitabnya lebih kurang di 11 jilid. 11 jilid dalam satu-satu kitab yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam bahasa Jawi. Direngkaskan dengan mengenai hadis Sahih Tirmizi. Syekh Idris Al-Marbawi ini dia dinamakan kitab dia Bahrul Mazi ini. Kenapa dia dinamakan kitab Bahrul Mazi? Satu ketika dahulu Syekh Idris Al-Marbawi ketika dia berada di Mesir, dia sangat suka belajar mengenai hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tuan-tuan Insya-Allah kalau keluar bahasa Kelantan pun fahamlah insya-Allah Biasa bahasa rasmi ni dia terkeluar juga walaupun sikit insya-Allah. Okey. Insya-Allah saya cuba cakap bahasa luar Kat sini ada Kelantan kan? Ramai Kelantan, biasa ramai Kelantan, mana-mana tempat pun ada insya-Allah. Saya lahir di Pahang. Saya dibesarkan di Kelantan, kemudian saya berhijrah ke Thailand ketika mana umur 7 tahun. Saya berhijrah di sana, saya berpisah dengan mak ayah. Belajar tahfiz sana, saya belajar hafal Quran bermula tahun 2000 sampai 2002 saya khatam Quran. Kemudian 7 tahun kemudian saya belajar kitab. Kalau siapa pernah pergi di markas Yala, di situlah tempat kami belajar dahulu. Insya-Allah kita berkongsi sedikit sebanyak. Bukan bermakna orang yang berada di hadapan orang hebat, tidak. Bahkan orang yang tuan-tuan, ayah-ayah yang ada di hadapan saya ni orang yang lebih hebat sebenarnya. Tuan-tuan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala beri ilham kepada Syekh Idris Al-Marbawi ni, sebelum kita nak masuk tajuk ni, kita kenalkan terlebih dahulu tuan pengarang kitab ni. Ni kitab dia. Biasa kita tengok ni kitab Bahrul Mazi. Dia ada 11 jilid. 11 jilid, ni jilid yang ke-11. Tebal ni 11 jilid. Lebih kurang inilah tebal kitab ni. Kenapa dinamakan kitab Bahrul Mazi? Sebab Syekh Idris Al-Marbawi dia sangat suka belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun waktu pagi, dia bangun mandi-mandi pergi belajar hadis Nabi, balik-balik dia tidur. Dia tak akan balik selagi mana habis belajar. Ketika itu apabila dah lama dia belajar, Syekh Idris Al-Marbawi ini apabila dah lama dia belajar, keminatan dia semakin kuat terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia namakan, dia tulis satu kitab dinamakan Bahrul Mazi, lautan madu yang sangat luas. Itu nama kitab dia. Bahrul Mazi, lautan yang madu yang sangat manis yang sangat luas. Itu dinamakan kitab Bahrul Mazi. InsyaAllah kita akan kupas, kita akan bicara, kita akan berkongsi mengenai cerita yang ditulis oleh Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab tersebut. Yang kedua, kita akan cerita bagaimana kehebatan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Yawaqitul wal Jawahir. InsyaAllah kita akan kupas mengenai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, satu ketika Allah Subhanahu wa taala nak menciptakan satu makhluk di muka bumi ini, Allah terlebih dahulu wahyukan kepada bumi. Allah beritahu kepada bumi, wahai bumi, aku akan jadikan di atas kamu ini satu makhluk yang akan duduk di atas kamu nanti. Setelah bumi mendengar ucapan daripada Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika itu bumi berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah manusia yang kamu akan jadikan di atas muka bumi ini manusia yang akhirnya masuk neraka-Mu, ya Allah? Bumi tanya Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Tuan-tuan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala,
Apabila bumi menyoalkan satu persoalan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada bumi tersebut, wahai bumi, aku akan ciptakan satu makhluk yang ada di muka bumi ini, ada di kalangan mereka yang beriman, yang taat kepadaku, dan ada di kalangan mereka yang derhaka kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala kepada bumi. Mereka yang derhaka kepadaku, nascaya aku akan masukkan dia ke dalam neraka-Ku, kata Allah. Mereka yang taatkan kepadaku, nascaya aku akan masukkan mereka itu ke dalam syurga-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menyuruh satu perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril AS turun ke bumi. Allah perintah untuk mengambil tanah untuk mula-mula nak ciptakan Nabi Adam AS ni. Malaikat Jibril turun sampai ke bumi, lalu bumi menyambut dengan keadaan baiknya. Dia kata, ahlan wa sahlan ya marhaban bikum, wahai hamba Allah, wahai utusan Allah, aku tahu kamu datang ini dengan utusan Allah, kata bumi kepada Jibril AS ketika itu. Setelah dia sambut dengan keadaan baik bumi terhadap Jibril alaihissalam, tiba-tiba bumi berkata, wahai Jibril, sekiranya kamu nak ambil tanah di atas badan aku ini, di atas aku ini, nak jadikan makhluk yang ada di muka bumi ini akhirnya masuk neraka-Ku, kata bumi, tak payah ambil, baliklah kamu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa tegasnya bumi, Jibril pun dihalau balik begitu sahaja. Sekiranya kalau nak ambil tanah di atas aku, akhirnya jadi manusia yang masuk neraka Allah, balik, kata bumi kepada Jibril alaihissalam. Apabila Jibril alaihissalam mendengar ucapan daripada bumi ketika itu, dia tak terkata apa-apa, lalu dia balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah, ya Allah, bumi kata kepadanya begini dan begini, ya Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak kata apa-apa kepada Jibril alaihissalam. Lalu Allah perintah malaikat yang kedua yang bernama Mikail. Datanglah Mikail yang ke bumi, lalu disambut oleh bumi seperti mana dia sambut malaikat Jibril tadi. Lalu dia kata, sekiranya kamu nak ambil tanah di atas aku ini, akhirnya nak jadi manusia yang masuk neraka Allah, tak payah ambil balik kamu terhadap Allah. Tegas bumi, tuan-tuan. Jangan kita ingat bumi yang kita pijak ni tidak ada apa-apa, dia tidak ada apa-apa pun. Sebenarnya setiap langkah kita berjalan, setiap langkah kita pergi ke sana kemari, dia akan bangkit di hadapan Allah, dia akan soal, dia akan beri ucapan apa-apa sahaja makhluk yang berjalan di muka bumi, dia akan soal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata kepada Mikail, lalu apabila Mikail mendengar ucapan daripada bumi tadi, dia tak terkata apa-apa, lalu dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa ambil tanah walaupun sedikit. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintah malaikat yang ketiga yang bernama Israel. Malaikat Israel turun menghadap dan berjumpa dengan bumi, lalu disambut oleh bumi seperti mana sambut dua malaikat tadi. Dia kata, sekiranya kamu nak ambil tanah di atas aku ini, wahai Israel, kena jadikan manusia akhirnya masuk neraka Allah, balik kamu. Dihalau juga. Tengok tuan-tuan, bumi pun tak sanggup nak tengok manusia yang derhaka kepada Allah berada di atas muka bumi ini. Ketika itu apabila bumi Israel mendengar ucapan daripada bumi tadi, tiba-tiba Israel ini berkata kepada bumi tadi. Tengok, Israel jangan main-main dengan dia. Israel bukan malaikat tadi. Malaikat tadi apabila dengar ucapan daripada bumi, lalu dia balik bertemu dengan Allah. Tapi Israel tidak. Dia kata apa? Wahai bumi, aku datang ini kemari adalah dengan utusan Allah, perintah daripada Allah. Tegasnya Israel tadi. Dengan ketegasan dia ni, lalu bumi terkedu, tak terkata apa-apa ketika itu, tuan-tuan